Sama. Hah? Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Orang kaya dahsyat harus dah. Kita tag pun dah rosak lah. Nak mampus dah tag kita Okey, betul lah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripadanya, dapat lagi kita menyambung bacaan kitab pedoman sembahyang berjemaah majlis yang ke-12 karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu taala. Sambung pada katanya waqala dan mana dia? Dan keenamnya bahawa adalah sembahyang imam sah pada i'tiqad makmum. Dan keenam daripada 12 syarat sah berjemaah ialah bahawa adalah sembahyang imam sah pada i'tiqad makmum. Bahawa adalah sembahyang imam, itu khabar bahawa sah pada i'tiqad makmum, yakni menurut pandangan ataupun keyakinan dan zan makmum itu, dia itu sahlah sembahyang baru boleh ikut. Tu mudah-mudahnya lah. Kemudian tobiknya muka surat 9 nombor 10. Kata musannif rahimahullahu taala, sembahyang imam sah pada i'tiqad makmum. Dalam hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, itu cetakan DKL sebut itu, cetakan baru sebut Mughnil Muhtaj ila ma'rifati alfadhil minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala. Sebut kata, perkara yang dikehendaki dengan i'tiqad itu ialah zan yang kuat. Tak semesti yang yakin lah. Kerana ni fiqh. Bila fiqh ni, tahap yakin pun boleh, tahap zan pun boleh. Kalau i'tiqad sahaja, yakin 100% pada semua perkara. Kalau zan, hukum dia kafir. Adapun fiqh, dia boleh zan dan ke atas.
Waham tak boleh kira atas kaedah la ibrata bitawahumi. Begitu juga dengan syak atas kaedah la al-yaqinu la yuzalu bisyakki ataupun al-yaqinu la yurfa'u bisyakki. Disebut dalam kitab Syarah Al-Mahalli ala Jam'il Jawami' oleh Al-Imam Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Lagi pula katanya, bukannya i'tiqad tersebut apa yang diistilahkan oleh para ulama usul fiqh, mana iaitu jazam yang membetuli waqi' reality. Itu usul fiqh. Iaitu i'tiqad, keyakinan di situ dengan makna suatu yang membetuli reality. Itu i'tiqad. Gitu jugalah usul fiqh. Disebut sini usuliyun dalam Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hidhili. Usuliyun ghalibnya kena kepada usul fiqh, tapi boleh jadi juga kena kepada ulama usuluddin. Tu dalam Hasyiah Asy-Syarqawi sebut. Di sini mungkin usuliyun tu boleh pergi usul fiqh, boleh pergi usuluddin. Sebab jazam kaitan i'tiqad sungguh ni. Bukan i'tiqad hak yang fiqh punya. Habis. Gambaran batal sembahyang makmum adalah sekira-kira imam melakukan suatu perkara yang membatalkan pada keyakinan ataupun zon makmum. Itulah keyakinan ataupun zon makmum. Tengok imam tu buat perkara yang membatalkan sembahyang, dia tetap ikut juga tanpa niat mufaraqah, maka dia pun batal. Beza kalau dia tengok, tu imam batal, dia pun niat mufaraqah, tu teruskanlah sembahyang. Ada tahiyat, tiba-tiba dia nampak tahiyat hijau. Dia tak tengok tempat sujud, dia tengok tu imam. Dia tengok tu imam, dia tengok cicak 2 ekor atas dia. Duk berak, duk andui nak berak. Lepas tu berak kena atas kepiah dia, tak perasan. Jadi makmum yang nampak tu, dia wajib mufaraqah. Kalau tak mufaraqah, dia ikut juga batal. Dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin karangan Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala sebut, perkara yang diambil kira dalam sahnya ikut imam ialah perbuatan. Perbuatan tu bukan perbuatoh. Perkara yang diambil kira dalam sahnya ikut imam ialah perbuatan imam dalam sembahyang mencukupi segala syarat dan rukun menurut makmum. Apa yang menyebabkan kita kata imam tu sah sembahyang? Iaitu imam tu buat perkara syarat lengkap. Syarat makna syarat sah sembahyang lah. Dan juga rukun, yakni rukun-rukun sembahyang, 13 rukun menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tu. Dan syarat-syarat sah sembahyang tu. Kalau syarat wajib, hak tu dah ma'ruf dah, ni syarat sah lah. Syarat sah biasanya sebelum sembahyang. Rukun ni dia dalam sembahyang, kerana rukun tu mahiyatus salah. Syarat ni sebelum sembahyang lah. Boleh ke tak dia sembahyang? Sah ke tak? Sah. Maka sembahyang lah waktu tu. Dalam kitab Mughnil Muhtaj Bisyarhil Minhaj ataupun Mughnil Muhtaj Mughnil Muhtaj ila ma'rifati alfadhil minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala, misalnya makmum mengetahui kekufuran imam, tu dia, ataupun hadasnya hadas imam tengah-tengah mayang. Tengah-tengah mayang contohlah, tapi tak tengah-tengah mayang jarang juga nak jadi kupur. Macam mana nak jadi kupur, lain kan kena zahir kan. Kang dia cakap kan batal pula. Tak tahulah macam mana ni mengetahui kekufuran imam ni, ataupun tahu sebelum sembahyang lah. Kalau dalam sembahyang macam payah lagi, sebelum sembahyang. Ataupun hadasnya hadas tu imam, ataupun najis pakaiannya, yakni najis berada di pakaiannya, pakaian imam, kerana ketika itu imam bukan berada dalam sembahyang. Ketika dia berada dalam kekufuran, ketika dia ada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, sama ada di najis di pakaian tu ada najis, maka tatkala itu dia bukan orang sembahyang walaupun dia tengah sembahyang. Kita pula ikut dia, ikut orang yang tidak sah sembahyang ataupun ikut orang yang tidak sembahyang, tak sah lagi dah. Tak sah lah ikutan tu. Macam tu juga kalau orang kafir nak puasa Ramadan, dia boleh puasa tapi tak sah lah. Tapi memang ada tuntutan atas dia untuk berpuasa, tapi tidak sah puasa dia. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala sebut, misalnya makmum bermadhab Syafi'i mengikuti sembahyang imam madhab Hanafi yang memegang farahnya waktu sembahyang. Dia ikut madhab Hanafi yang imam tu, imam pegang zakat dia. Tak ada kerjaan. Menurut mazhab Hanafi tak batal tu, tapi kita batal. Maka waktu tu kalau kita ikut juga batal kita. Sebab kita punya i'tiqad, kita punya mazhab pegang zakat batal.
Mazhab Hanafi tak apalah. Dia tak batal. Dia bab batas bayang ni dia ringan sikit. Macam sentuh perempuan tak batal. Bersyahwat dengan perempuan pun tak batal lagi. Jimuk pun batal. Dahsyat tu. Hambali dengan Maliki saja bersyahwat pun batal. Kita tak payah syahwat. Sentuh pun sama ada sengaja ataupun tidak sengaja batal berlaku. Dalam kitab Mughnil Muhtaj Bisyarh Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala sebut, bukan itu sahaja, bahkan Imam Mazhab Hanafi umpamanya meninggalkan tamakninah. Kita tamakninah wajib, dia tamakninah tidak wajib. Kita rukun. Bahkan sebahagian pandangan dalam bab rukun ni diasingkan pula tamakninah dengan rukun dia. Contoh sujud dan tamakninah lain, rukuk dan tamakninah dalam rukuk lain, i'tidal dan tamakninah dalam i'tidal lain, duduk antara dua sujud dan tamakninah duduk antara dua sujud lain. Ada beza-beza. Tapi pandangan muktamad disekalikanlah. Rukuk dan tamakninah, rukuk serta tamakninah, sujud serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah, duduk antara dua sujud secara tamakninah. Empat tu. Satu je lah yang ada tamakninah pun. Jadi dia tamakninah atau meninggalkan bacaan basmalah. Meninggalkan bacaan basmalah, bukan slow tak apa. Ditinggal terus. Ditinggalkan terus. Umpamanya dia i'tiqad, dia mazhab tu i'tiqad tidak ada bismillah ataupun bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah. Dia pun tak payah baca, dia pun tak baca. Dia pun tak baca dan memang kita nampak dia tak baca, bukan baca slow, tak baca langsung. Maka kalau kita ikut waktu tu tidak sah. Dan meninggalkan Fatihah. Ni mazhab Hanafi. Meninggalkan Fatihah, mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah. Sempurna sahaja. Kesempurnaan sembahyang ialah bacaan Fatihah bagi dia. Kesahihan sembahyang ialah membaca Fatihah bagi mazhab Syafi'i. Jadi dia faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kamu apa yang mudah dalam Quran. Jadi dia baca apa pun tak ada masalah. Macam tu juga takbir. Dia tidak ada takbir yang khusus. Tanya dah. Mengetahui kekufuran tu, bolehkah kita misal mengikuti Imam Syiah? Syiah ada yang fasik, ada yang kafir. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin sebut contoh contoh imam yang beriktikad Syiah Rafidhah, dia masih lagi fasik. Dan kebanyakan Syiahnya fasik lah. Kalau yang kafir ni teruk sangat lah. Jadi biasanya Syiah ni fasik lagi. Mu'tazilah pun fasik lagi. Mujassimah pun fasik lagi. Boleh ikut tapi kurang pahala. Nanti ada lah di depan tu ciri-ciri tu imam. Tu kita bahas detail. Mana tadi? Meninggalkan bacaan Al-Fatihah atau sebahagian daripada bacaan Al-Fatihah. Dia bukan tinggal semua, dia tinggal sebahagian. Jadi kita tak sah belaka tu. Tinggal sebahagian, bahkan bismillah pun tak boleh. Tinggal seluruh lagi tak boleh. Tinggal sebahagian lagi tak boleh. Kemudian kata musannif pula. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu taala sebut, jikalau yakin oleh makmum mazhab Syafi'i. Siapa dia? Ada orang cakap ke? Jikalau yakin oleh makmum mazhab Syafi'i. Ada orang cakap tadi? Jikalau yakin oleh makmum mazhab Syafi'i terhadap tinggalnya imam mazhab lain bagi sebahagian perkara yang wajib seperti basmalah. Ini dalam Hasyiah dia kata, kalau imam tu mazhab Syafi'i, dia mengikut imam mazhab lain dan imam mazhab lain tu meninggalkan perkara yang wajib bagi kita seperti basmalah, dengan sekira-kira makmum taswir bagi kata tinggal tu, tahu yakin kata tinggal tu, dengan sekira-kira makmum mendengar imam menyambungkan antara takbiratul ihram atau berdiri dengan alhamdulillah tanpa mengucapkan basmalah. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Tu nyata soreh lah dia tak baca bismillah. Kalau dia diam sikit lama tu, boleh ihtimam, boleh baca bismillah lagi. Ni tak ada, terus dia sambung antara takbiratul ihram dengan ayat surah yang kedua Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Tanpa mengucapkan basmalah, maka sesungguhnya ia memberi kesan terhadap sembahyang makmum, yakni beri kesan dari sudut batalnya sembahyang dia. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala sebut, jikalau imam meninggalkan basmalah, maka tidak sah makmum mazhab Syafi'i mengikutinya, meskipun yang menjadi
Meskipun yang menjadi diikuti itu imam lah. Meskipun yang menjadi imam itu pemerintah sekalipun, ataupun naib pemerintah sekalipun, tidak sah juga kita ikut dia, meskipun imam tu berdarajat dia tinggi, seperti pemerintah atau naib pemerintah. Sebab apa dia kata gini? Sebab ada kaul yang mengatakan kalau pemerintah yang buat, sah saja kerana nak tutup aib dia, kerana dia orang besar. Ada gitu. Pandangan ini diambil daripada pentasihan kebanyakan ulama', yakni banyak ulama' yang mensahihkan pandangan ini dan berpegang dengannya oleh sebahagian ulama'. Ini merupakan pandangan mu'tamad. Ni muqabil. Adapun pandangan Al-Halimi, Al-Imamul Halimi dan Al-Adwani rahimahumallahu ta'ala, dia kata sah sembahyang makmum jikalau imamnya pemerintah atau penggantinya, yakni naib pemerintah, dan mereka berdua membilang baik perkara tersebut. Sah saja, tak ada masalah. Sebab imam yang sebab pemerintah atau naib pemerintah tu yang menjadi imam, maka dia tak baca bismillah, tak apalah, sah juga. Kerana nak menjaga aib mereka. Tak kata tak sah pula yang belakang dia, seolah-olah nampak macam pemerintah atau naib pemerintah tu jahil. Tu. Sebab yang mengharuskan dan sah sembahyang tersebut, ni sebab apa kata sah ni? Ini muqabil mu'tamad lah. Kerana takut berlaku tu, bukan berlaku fitnah, itu tertolak. Tadi sebab yang mengharuskan dan sah sembahyang tersebut kerana takut berlaku fitnah. Okey. Ni i'tirad bagi pandangan muqabil mu'tamad. Pandangan mu'tamad kata tak sah. Pandangan muqabil mu'tamad kata sah. Sah tu kerana dibilang baik, elok lah, tak ada masalah lah pemerintah tu. Lepas tu pandangan kedua muqabil mu'tamad ni memberi ilah untuk mengelakkan fitnah. Maka pandangan orang yang berpandangan dengan pandangan mu'tamad, dia balas balik. Sebab yang mengharuskan dan sah sembahyang tersebut kerana takut berlaku fitnah itu tertolak, tak boleh pakai. Sesungguhnya imam tidak tahu dengan tidak ikutnya makmum atau mufaraqahnya makmum, seperti mana makmum berada di saf akhir. Imam tak tahu makmum di belakang ni sedang ikut dia ke, ataupun imam tak tahu belakang dia ni makmum ni sedang ikut dia ke, atau makmum ni sedang mufaraqah, tak tahu. Jadi tidak ada unsur-unsur nak berlaku fitnah, tak payah. Bahkan kalau kita mufaraqah, boleh je kita ikut lagi perbuatan tu imam, tapi kena baca lama lah. Jangan kita kosongkan daripada bacaan. Contoh kita mufaraqah daripada tu imam, tak kalau tu imam baca surah, tu imam baca surah, kita mufaraqah tu jangan mufaraqah tu kalau tak mau buat sendiri, nak ikut juga gerakan tu imam, kena baca lah, kena baca suatu benda, jangan bagi diam lah. Baca lah qul Allahu ahad juta-juta kali. Kawan tu baca Quran besar contohnya. Tu rokok, rokok kita tasbih lama sikit, dia tasbih 3 Allah sami Allah dah, kita tasbih sebelah, bagi tak ada kosong daripada tak ada kosong, tidak duduk diam lama. Tidak duduk diam lama, sebab kita ada mufaraqah. Orang yang sembahyang sendiri duduk diam lama-lama, tak baca apa-apa, lama sangat, boleh batal sembahyang. Jadi kalau kita mufaraqah, ibarat baca sembahyang seorang diri. Jadi kalau kita nak ikut juga pergerakan tu imam, supaya tak mau orang tahu kita ni mufaraqah, bacalah bacaan-bacaan lain, supaya kita tidak dibilang sebagai batal sembahyang. Macam tu jugalah yang dibuat oleh Tuan Guru Haji Suhaimi hafizahullah ta'ala. Cerita dalam majlis dia Kifayatul Ghulam, Jumaat tu imam baca Fatihah teruk. Tu yang mufaraqah lah. Baca Fatihah teruk. Ialah mufaraqah tapi masih ikut tu imam lah, taklah terus rukuk sendiri ke, sujud sendiri ke, kan. Lepas pada tu sembahyang zuhur. Tu bahal sembahyang zuhur, Jumaat bagi dia tak sah kerana Fatihah tak sah. Dia sembahyang pas Jumaat tu sembahyang zuhur. Tu cerita dia. Jadi gitulah. Guru kita pun macam tu kau. Kalau bab mufaraqah dengan tu imam ni, janganlah mufaraqah terus buat solat sembahyang sendiri. Orang nanti perasan, kawan ni sembahyang sendiri, tak sah ke sembahyang aku. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, kata lagi. Kemudian adalah hasyiah i'anatul talibin ala fathil mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu ta'ala sebut, pandangan yang mengatakan sah jikalau sembahyang di belakang pemerintah pada masalah tersebut juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfatul Muhtaj bisyarhil Minhaj. Jikalau makmum mazhab Syafi'i syak terhadap tinggalnya perkara yang wajib menurutnya dalam sembahyang, maka tidak memberi kesan pada sembahyang. Jadi kalau makmum mazhab Syafi'i, imam mazhab lain, dia syak,
imam ni tinggal hak wajib ke tak, maka tidak beri kesan pada sembahyang dia, sah lah. Kerana al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Dan atas kaedah juga al-aslu adamu, asalnya tak ada lah, tak berlaku lah tinggal wajib tu. Asalnya kekal ada hak wajib, tidak berlaku tinggalnya hak wajib tu. Tu al-aslu adamuhu, asalnya tidak berlaku apa-apa. Tu maka sah sembahyang dia. Kerana apa? Kerana bersangka baik pada imam tersebut pada meraihkan khilaf. Pada meraihkan khilaf. Habis. Bersangka baik pada imam tersebut pada meraihkan khilaf. Dia ada perbahasan. Imam ni kalau imam mazhab lain, kita boleh tak nak buat perkara yang ada di yang kita sebagai tu imam ni boleh tak buat benda yang mana bukan mazhab kita tu, tapi mazhab makmum belakang kita. Boleh ataupun tidak. Khilaf ulama lah. Ada yang kata boleh. Boleh saja kita sembahyang menurut mazhab sekian-sekian kerana nak meraihkan orang belakang yang mazhab selain pada mazhab kita. Ada yang kata tak payah, sembahyang je lah. Bukannya sembahyang je lah mazhab sendiri tu. Bukannya memberi kesan kepada sembahyang orang belakang pun. Kalau tidak membabitkan batal ataupun tidak sembahyang tu, tak payah duk raih khilaf apa. Buat je macam biasa. Tu khilaf lah. Dalam kitab Rawdatul Talibin karya Ibnul Muqri, Al-Imam Ibnul Muqri, bukan, Rawdatul Talib, Rawdatul Talib ringkasan bagi Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, ringkasan bagi Asy-Syarhul Kabir, syarah kepada Al-Wajiz, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Wajiz ringkasan daripada Al-Wasit. Al-Wasit ringkasan daripada Al-Basit. Al-Basit ringkasan daripada Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab Imamul Haramain. Nihayatul Matlab ringkasan daripada seluruh muallafat murid Imam Syafi'i. Seluruh muallafat murid Imam Syafi'i itu memukhtasarkan Imam Syafi'i. Dia kata Rawdatul Talib karangan Ibnul Muqri dan Asnal Matalib syarah Rawdatul Talib karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Sebab lain kenapa dihukumkan sah sembahyang makmum tersebut jikalau syak perkara tersebut adalah untuk menjaga kesempurnaan sembahyang bersama imam. Itu illah yang kedua lah. Kenapa orang yang syak makmum imam buat perkara yang meninggalkan sembahyang ke tidak, meninggalkan perkara yang wajib ataupun tidak, maka tidak ada masalah makmum yang sembahyang tu. Sebab apa? Yang pertama hak tadi, hak ni yang illah yang kedua, kerana untuk menjaga kesempurnaan sembahyang bersama imam. Kerana antara mufaraqah dengan mutaba'ah, aulanya mutaba'ah. Jadi apa-apa yang buat ihtimal boleh lagi kita ikut imam, maka kenalah mutaba'ah. Tu. Dalam hasyiah Ali Asy-Syubramallisi ala Nihayatil Muhtaj, karangan Syekh Ali Asy-Syubramallisi rahimahullahu taala, dia kata jikalau imam memberitahu selepas sembahyang dengan meninggalkan sesuatu daripada perkara-perkara yang wajib dalam sembahyang, tu imam buat pengumuman, maka adakah memberi kesan kepada sembahyang makmum, yakni dari sudut batal? Perlukah makmum tu mampu lagi perlukah makmum mengulang semula sembahyang ataupun tidak? Tu persoalan dia. Kalaulah imam buat pengumuman, dia tinggal sesuatu yang wajib dalam sembahyang ataupun rukun ke, adakah menyebabkan sembahyang makmum tidak sah, ataupun adakah dia perlu mengulang semula sembahyang makmum tersebut ataupun tidak? Jawabnya, dengan lalunya sembahyang yang telah dilakukan, yakni telah lalu sembahyang tu, dah selesai dah, dihukumkan sah padanya pada sembahyang tadi ada tilik yang perlu diperhatikan, yakni fihi nazar. Dalam kitab Arab lah, dalam kitab Arab fihi nazar, nak kata sembahyang makmum tu sah tu fihi nazar, ada sikit kena perhati. Jawapan yang paling dekat sekali ialah wajib mengulangi sembahyang tersebut juga. Ini tak sah lah maksudnya. Yang lebih dekatnya al-aqrabu. Dalam ibaratnya al-aqrabu, yang terlebih dekatnya ialah wujubu i'adatis solah. Wajib juga dia makmum tadi mengulangi sembahyang tersebut. Okey. Makna meraihkan khilaf, apa maksud meraihkan khilaf di sini? Ialah imam mendatangkan apa yang wajib menurut mazhab selain Syafi'i untuk mengesahkan sembahyangnya dan sembahyang para makmum atas mazhabnya dan mazhab selainnya. Dia apa maksud meraihkan khilaf di sini? Iaitu imam mendatangkan dengan makna melakukan
Apa yang wajib menurut mazhab selain Syafi'i? Maknanya mazhab Syafi'i kita sunat, tapi mazhab lain wajib. Kita buat kerana nak meraihkan khilaf, nak meraihkan makmum mazhab lain di belakang kita, untuk mengesahkan dan untuk mensahihkan sembahyangnya, sembahyang imam dan sembahyang para makmum atas mazhabnya. Kita ra'i lah tu, ra'i khilaf lah. Mazhab kita mungkin sunat, mazhab lain mungkin wajib. Kita pun buat hak wajib tersebut yang menurut mazhab Syafi'inya sunat. Tak sampai tahap batal kalau tak buat. Tapi kita buat tu untuk apa? Untuk mera'ikan khilaf dalam mazhab yang lain yang mengatakan wajib, yang mana makmum di belakang kita ni bukan mazhab Syafi'i. Jadi sembahyang kita pun sah, sembahyang orang belakang pun sah juga tanpa khilaf. Dalam Hasyiah Al-Bijirmi ala Syarhil Khatib, karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala. Dia ada dua hasyiah. Hasyiah Al-Bijirmi ala Al-Iqna', Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahab. Yang banyak khidmatnya ialah Hasyiah Al-Bijirmi ala Iqna' lah. Fathil Wahab tak tahu gimana. Tak ada pula orang buat tu cetakan baru. Cetakan lama-lama ada. Kita baru ada. Ditanya kepada Syekh Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Syihabuddin Ar-Ramli bapa kepada Syekh Muhammad Ar-Ramli pengarang Nihayatul Muhtaj. Syihabuddin Ar-Ramli. Syihabuddin kenapa Abu Syihab? Kerana namanya Ahmad. Bukannya Syihabuddin YouTuber, bukan? Kan. Kang dia buat react perempuan tu. Dia tak pasal-pasal pula. Jaduh nak meriak. Ditanya kepada Syekh Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah berkenaan imam masjid ratib yang sembahyang bersama manusia secara umum, yang mempunyai pelbagai mazhab mu'tabar yang tersendiri. Imam masjid ratib dah, mana imam masjid tu dah ditetapkan siapa-siapa yang jadi tu imam, tapi dia sembahyang bersama jemaah yang banyak mazhab. Contoh di Mekah lah, mazhab, banyak mazhab. Adakah dia perlu meraihkan khilaf atau hanya sembahyang mengikut mazhabnya sahaja? Maka dijawab, wajib atas imam tersebut meraihkan khilaf. Menurut dia wajib. Menurut sebagian ulama lain tidak wajib. Menurut dia wajib. Wajib meraihkan khilaf. Dengan makna kalau menurut mazhab dia benda tu sunat, menurut mazhab lain benda tu wajib, maka dia kena buat untuk meraihkan mazhab yang di belakangnya. Dia dapat pahala sunat untuk mazhab dia, orang lain dapat mengesahkan sembahyang kerana benda tu wajib. Wajib meraihkan khilaf, dia kata. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin, bab tu Mekah baca kunut. Kerana meraihkan khilaf. Walaupun contohlah kalau dia tu mazhab Hanbali, mazhab Hanbali tidak ada kunut, tapi dia baca kunut sebab apa? Sebab meraihkan khilaf. Makmum yang di belakang itu macam-macam mazhab. Tu okay? Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala, apabila seorang imam sembahyang dan di belakangnya terdapat makmum mazhab Syafi'i, maka wajib imam tersebut meraihkan khilaf. Inilah Hasyiah I'anah. Maka aku, yakni Al-Ajhuri, berkata, ia bergantung kepada imamnya atas mazhab yang tertentu. Tidak wajib imam untuk mengesahkan sembahyang orang lain. Atas pandangan Ajhuri kata tak payah raih khilaf pun, kerana imam bukannya wajib mengesahkan sembahyang orang lain, tak payah. Bergantung pada imam lah dan mazhab yang tertentu, yakni mazhab yang tertentu bagi imam tersebut. Maya mazhab dia sudah memadai, kerana imam bukan ditugaskan untuk mengesahkan sembahyang orang lain. Siapa suruh ikut tu imam? Itulah bahasa kita. Siapa suruh tu ikut tu imam tu, ikutlah tu imam mazhab dia. Kalau nak sah kau ikut juga apa. Tu dia punya cara dia lah, cara kita cakap. Habis. Jikalau imam melakukan rakaat tambahan pula seperti rakaat yang kelima, meskipun terlupa bahawasanya sembahyangnya telah pun sempurna, maka tidak harus bagi makmum mengikutinya pada rakaat tambahan tersebut. Kaedahnya, makmum itu mestilah mengikuti perbuatan sembahyang imam. Jadi apa-apa sahaja yang bukan perbuatan sembahyang, maka tidak boleh makmum mengikutinya. Itu kaedah asal. Jadi rakaat kelima itu bukan sembahyang, kerana rakaat kelima tambahan. Kalau rakaat tu memang rakaat 5 ada kelima sungguh, contoh dia buat witir 5 rakaat direct, tidak berhenti, tu lain cerita lah. Memang ada lah 5 witir direct tu. Ni masalah sembahyang isyak atau sembahyang apa-apa yang 4 rakaat, tiba-tiba dia naik 5 rakaat. Makmum tahu, maka tak boleh dia naik. Kalau naik juga boleh membatalkan sembahyang, kerana dia menambahkan sesuatu yang bukan dalam sembahyang, dalam keadaan dia mengikuti imam, yang mana imam melakukan perbuatan yang bukan dalam sembahyang. Okay?
Jikalau makmum mengikutinya juga, niscaya batal sembahyang makmum kerana bermain-main. Tetapi dengan syarat makmum tahu berkenaan tambahan rakaat tersebut. Sengaja lagi pula tahu. Dah lah tahu, sengaja naik pula. Tu ada unsur tala'ub. Kerana dia tahu, lagi pula sengaja pergi naik juga 5 rakaat tu. Rakaat kelima tu, maka hukum dia batal. Adapun nisbah imam tak batal mungkin sebab dia terlupa. Kita ihtimalkan imam tu terlupa. Jadi kita tunggulah dekat tasyahud tu. Jangan kita naik. Kita katalah subhanallah. Subhanallah. Dia tak tunggu juga. Boleh kita buat dua. Sama ada nak mufaraqah atau tunggu dia sampai tasyahud dan beri salam sama-sama. Tu Kalau duduk subhanallah, dia tetap sembahyang kok degi kok, dia pun tak tahu apa benda kawan duduk subhanallah. Dia pun duduk teruskan sembahyang, dia pun rokok seorang-seorang dia tidak sampailah tasyahud akhir. Kita boleh ikut dia pun boleh, tapi jangan naik rakaat kelima. Ataupun nak mufaraqah lalu dah pun tak ada masalah juga. Kemudian kata dia, jikalau makmum jahil berkaitan dengan tambahan rakaat yang dibuat oleh imam dan dia mengikutinya, maka tidak batal sembahyang makmum. Dia tak tahu. Ni rakaat kelima aku rasa 4. Tak tahu tu. Bila tak tahu dia ikut juga, batal tak sembahyang? Tak batal. Tetap sah sembahyang makmum tersebut. Sebab apa? Sebab jahil. Jahil itu min a'dharis salah, sebahagian daripada keuzuran dalam sembahyang. Dia ada jahil yang diuzurkan, jahil yang tidak diuzurkan. Dan jahil yang tidak diuzurkan ada bab-bab tertentu yang tidak dimaafkan. Ada jahil yang diuzurkan juga pada bab-bab tertentu dimaafkan. Ada yang dimaafkan dan ada yang tidak dimaafkan. Begitu jugalah uzur, jahil yang tidak ada uzur, ada yang tempat dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Jadi di sini jahil memang tak tahulah. Aku ingat 4 kot, bukan 5. Jahil tu tak tahu ataupun terlupa. Maka dia pun ikut tu imam. Lepas pada tu, aku buat 5 punya sama dengan tu imam. Tak apa, sah dah, tak ada masalah. Kerana dia buat begitu kerana dia jahil ataupun terlupa, tak ingat dan sebagainya. Dibilangkan dan dikirakan rakaat tambahan yang dia mengikut imam dengan sebab jahil tersebut bagi makmum yang masbuk rakaat, meskipun tidak dibilang rakaat tersebut nisbah kepada imam. Jadi kalau orang yang masbuk, makmum masbuk ni masbuk rakaat. Masbuk ada 2, masbuk Fatihah, masbuk rakaat. Jadi di sini disebutkan masbuk, yakni masbuk rakaat. Masbuk rakaat yakni imam mendahului rakaat, kita ke belakang. Masbuk ni asalnya masbukun, orang yang didahului. Orang yang didahului, muwafiqun, orang yang menyertai. Jadi masbukun iaitu imam mendahului kita, kita didahului oleh imam. Jadi kita masbuk rakaat, kita mari rakaat yang kedua contoh, atau rakaat yang ketiga. Tu imam buat rakaat kelima. Dan kita memang tak tahu lah. Kita ikut masbuk, kita masbuk. Kita masbuk. Tapi makmum jahil. Mana tadi? Dibilangkan, makmum jahil. Makmum ikut ya tu imam. Sedangkan tu imam tadi rakaat kelima. Maka dibilangkan tak? Dibilang ataupun tidak rakaat yang dia ikut imam pada rakaat kelima tu. Maka dia kata dibilangkan dan dikirakan rakaat tambahan yang dia mengikut imam dengan sebab jahil tersebut bagi makmum yang masbuk rakaat, meskipun tidak dibilang rakaat tersebut nisbah kepada makmum, nisbah pada imam. Imam nisbah pada imam tak kira lah. Dah dia buat tu mungkin dia terlupa, tak tahu. Tapi nisbah imam punya sembahyang tu sempurna dah. Tambahan rakaat kelima tak kira untuk dia. Tapi bagi makmum masbuk yang ikut dia, dibilangkan rakaat tersebut dia ikut tu imam. Cuma makmum masbuk ni dia tidak tanggung imam yang naik rakaat kelima ni tidak dapat menanggung Fatihah makmum. Kerana dia panggil apa? Dia bukan dalam sembahyang. Rakaat kelima dia tu seolah-olah bukan dalam sembahyang. Jadi dia tidak dapat menanggung Fatihah tu imam. Fatihah makmum di belakang. Kerana orang yang sah Fatihah sahaja yang boleh menanggung Fatihah orang lain. Jadi rakaat kelima tu bukan sembahyang tu. Tak dikira sebagai sembahyang imam tu. Jadi dia tidak boleh menanggung Fatihah masbuk di belakang. Tu Kemudian, jikalau imam berdiri rakaat tambahan seperti rakaat kelima, maka tidak boleh makmum mengikutinya meskipun makmum tersebut berstatus masbuk. Pula dah. Tadi jahil. Beza tu. Tadi makmum masbuk ikut sebab jahil. Ni kalau dia tahu. Tahu tak boleh Sebab apa? Sebab apa kalau tahu tak boleh? Sebab sehari rakaat kelima dia ni masbuk.
Imam tak boleh tanggung Fatihah tu imam tak boleh tanggung Fatihah makmum tadi. Tak dikira, tak dibilang. Jadi kalau makmum masbuk tadi tahu, ni rakaat kelima kawan ni. Dia tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Dah macam mana? Niatlah mufaraqah, naiklah semula rakaat main sendirilah. Okey. Dia contoh ada 2 rakaat lagi. Niat mufaraqah, naiklah 2 rakaat lagi main sendiri, masbuk rakaat dia. Jadi kalaulah imam berdiri rakaat tambahan seperti rakaat kelima, maka tidak boleh makmum mengikutinya meskipun makmum tersebut berstatus masbuk ataupun syak pada satu rakaat. Ataupun syak pada satu rakaat. Makmum ni syak. Ini ni rakaat 4 ke rakaat 5 ni? Rakaat 4 ke rakaat kelima ni? Makmum syak. Maka bila makmum syak, boleh tak dia ikut tu imam tu? Ikut tu imam lah. Asalnya okey kot. Tak boleh. Dia tidak boleh juga ikut tu imam. Jadi 2 masalah. Makmum masbuk, yang status masbuk dia tahu, ni rakaat tambahan tu imam. Ataupun makmum ni syak. Imam ni naik rakaat kelima ke 4 syak. Maka dia tidak boleh ikut tu imam ketika itu. Bahkan mufaraqah, mestilah mufaraqah dan beri salam. Ataupun, tu satu pilihan. Ataupun makmum menunggu imam atas pandangan mu'tamad. Boleh belaka lah. Sama ada dia niat mufaraqah lalu dah. Sebab dia syak, kawan ni niat 5 ke 4 ni. Aku rasa 4 dah, ni syak tu. Jadi dia boleh buat 2. Sama ada mufaraqah ataupun dia menunggu tu imam. Mufaraqah ataupun dia menunggu tu imam. Jadi zahirnya macam makmum masbuk pun samalah. Makmum masbuk tadi tengok, ni rakaat kelima tu imam ni. Maka dia pun boleh tunggu ataupun mufaraqah naik sendiri rakaat dia, ataupun tunggulah tu imam tu sampai tasyahud, dia bagi salam, barulah kita naik buat rakaat sendiri. Itu atas pandangan mu'tamad. Habis. Tak habis lagi topik ni. Banyak kan ni. Ada lagi. Mufaraqah dan memberi salam ini berlaku. Mufaraqah dan memberi salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk. Gitu. Mufaraqah dan memberi salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syak pada satu rakaat yang makmum merasa belum buat. Mufaraqah dan memberi salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk. Dan tidak berlaku syak pada satu rakaat yang makmum merasa belum buat. Tak nampak. Mufaraqah dan memberi salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk. Dan tidak berlaku syak pada satu rakaat yang makmum merasa belum buat. Adapun jikalau makmum tersebut masbuk atau syak pada satu rakaat, maka hendaklah dia berdiri selepas niat mufaraqah untuk mendatangkan rakaat yang sepatutnya masih berbaki. Itu kalau niat mufaraqah tu. Tadi kan bagi pilihan tu. Jikalau imam berdiri rakaat tambahan seperti rakaat kelima, maka tidak boleh makmum mengikutinya meskipun makmum tersebut berstatus masbuk. Tak boleh ikut. Ataupun syak pada satu rakaat, yang ni rakaat tersebut lah. Bahkan mufaraqah dan beri salam atau makmum menunggu imam atas pandangan mu'tamad. Mufaraqah dan memberi salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk. Mufaraqah dan beri salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syak pada satu rakaat yang makmum merasa belum buat. Adapun jikalau makmum tersebut masbuk ataupun syak pada satu rakaat, maka hendaklah dia berdiri selepas niat mufaraqah untuk mendatangkan rakaat yang sepatutnya masih berbaki. Masbuk, maka hendaklah dia berdiri Apa ayat macam pelik. Mufaraqah dan beri salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syak pada satu rakaat yang makmum rasa belum buat. Adapun jikalau makmum tersebut masbuk ataupun syak pada satu rakaat, maka hendaklah dia berdiri selepas niat mufaraqah dan mendatangkan rakaat yang sepatutnya masih berbaki. Mufaraqah risalah berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syak. Macam mana ni?
Mufaraqah dan beri salam ni berlaku jika makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syak pada satu rakaat makmum. Adapun jikalau makmum tersebut masbuk ataupun syak pada satu rakaat, kehendaklah dia berdiri. Mana ni? Kalau imam berdiri rakaat tambahan seperti rakaat kelima dan tidak boleh makmum mengikutinya meskipun makmum tersebut berstatus masbuk ataupun syak pada satu rakaat, bahkan mufaraqah dan beri salam, atau makmum menunggu imam atas pandangan mu'tamad. Lepas tu mufaraqah dan beri salam ni berlaku jika makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syak pada satu rakaat yang makmum rasa belum buat. Adapun jika makmum tersebut masbuk ataupun syak, maka hendaklah dia berdiri. Nah, tadi beri pilihan. Hak ni tentu pula. Mufaraqah beri salam. Aku mana ni? Ni tengok balik ni. Takut ada apa-apa. Kau faham ni? Ada siapa faham kau? Macam pelik je. Tadi kata jikalau imam berdiri rakaat tambahan seperti rakaat kelima, maka tidak boleh makmum mengikutinya meskipun makmum tersebut berstatus masbuk ataupun syak pada satu rakaat tersebut, bahkan mufaraqah dan beri salam atau makmum menunggu imam atas pandangan mu'tamad. Atau mufaraqah dan beri salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syak pada satu rakaat yang makmum rasa belum buat. Itu adapun jikalau makmum tersebut masbuk ataupun syak pada satu rakaat, maka hendaklah dia berdiri selepas niat mufaraqah untuk mendatangkan rakaat yang sepatutnya masih berbaki. Ni kena tengok balik ni. Apa macam tanah aku dengan hak tadi tu. Tadi beri pilihan, ni tentu ke pula? Tu tengok lain tu. Okey, dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut, Imam Az-Zarkashi berkata seperti Imam Al-Isnawi yang menukilkan pandangan daripada Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam bab jenazah. Tidak harus bagi makmum menunggu imam, bahkan mufaraqah dan memberi salam. Ni bagi pandangan yang mentakyinkan kata tak boleh nak tunggu imam, mufaraqah lalu dah. Hal ini kerana makmum yang menunggu imam tersebut berada dalam keadaan tetap pada mengikuti imam terhadap perkara yang menurut i'tiqad makmum sudah salah perbuatan menambahkan rakaat tersebut. Menurut Imam Zarkashi, ia berkata seperti pandangan Imam Isnawi, yang mana Imam Isnawi menukilkan daripada Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam bab jenazah. Dia kata tidak harus bagi makmum menunggu imam. Bukan sebenarnya jenazah ni, dalam bab jenazah, tapi perbahasannya samalah. Tidak harus bagi makmum. Ini pandangan yang mengatakan tak boleh makmum menunggu imam, bahkan kena mufaraqah selalu dan memberi salam. Ini bagi orang yang ni lah, dah cukup rakaat lah. Hal ini kerana makmum yang menunggu imam tersebut berada dalam keadaan tetap pada mengikuti imam. Kalau dia tunggu juga, tak boleh tunggu sebab apa? Sebab kalau dia tunggu, dia sedang menunggu imam yang pada i'tiqad dia sudah salah. Tu illah dia. Kalau dia tunggu juga, seolah-olah dia menunggu perkara yang pada i'tiqad makmum imam tu telah melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu dan tidak boleh dia mengikuti imam ketika itu, dia tunggu imam ketika itu, teruslah dia mufaraqah dan beri salam. Ya, mufaraqah dan beri salam. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala sebut, adapun pandangan mu'tamad berbeza dengan apa yang disebutkan oleh dalam Fatawa Al-Hadithiyah oleh Syekh Ibnu Hajar. Menurut pandangan yang bukan mu'tamad, tidak harus bagi makmum menunggu imam di dalam tasyahud akhir. Hak tu bukan mu'tamad. Mu'tamadnya bolehlah. Mu'tamadnya bolehlah bagi makmum tersebut menunggu di dalam tasyahud akhir. Atas tu kena tengok. Kena tengok balik tu. Habis. Masuk kitab-kitab balik. Wa qala Syekhul Musannif, tu syarat ke-6. Dan ketujuh daripada 12 syarat, bahawa adalah sembahyang imam terkaya, yakni tidak berhajat daripada ulangi. Dia tidak perlu i'adah semula sembahyang imam tersebut. Makmum boleh mengikutinya. Maka tiada sah,
Tafri'nya, maka tiada sah mengikut imam yang bermukim, yang tayamum. Yang bermukim, yang tayamum. Kenapa? Karena biasanya orang yang bermukim ni ada air ghalib di tempat dia. Bila air tersebut tak ada hari tu, dia pun tayamum, kita pun ikut dia, tak boleh. Kerana dia kena ulang semula sembahyang bila ada air. Kerana apa? Kerana tak ada air. Itu elah bagi kata tayamum. Sebab apa tayamum? Kerana tak ada air. Jadi sembahyang imam mestilah terkaya, yakni tidak berhajat daripada ulangi semula. Maka tiada sah mengikut imam yang bermukim, yang tayamum kerana tak ada air. Tengok topik nombor 11. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Tu. Makmum tersebut boleh pilih mufaraqah ataupun tunggu. Maka kalau dia pilih nak mufaraqah, dia boleh terus salam jika dia bukan masbuk atau tak ada rakaat syak. Tapi kalau ada, makmum tersebut boleh pilih mufaraqah atau tunggu. Okey, maka kalau kita pilih nak mufaraqah, dia boleh terus salam jika dia bukan masbuk atau tak ada rakaat syak. Tapi kalau ada, dia perlulah bangun tambah rakaat. Faraqah misalah ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk. Okeylah, dan tidak berlaku syak pada satu rakaat yang makmum rasa belum buat. Okey. Itulah. Adapun jikalau makmum tersebut masbuk atau syak pada satu rakaat, maka hendaklah dia berdiri. Gitu. Jikalau imam berdiri rakaat seperti rakaat kelima, maka tidak boleh makmum mengikutinya meskipun makmum tersebut berstatus masbuk atau syak pada satu rakaat. Bahkan mufaraqah dan beri salam atau makmum menunggu imam atas pandangan mu'tamad. Okey. Mufaraqah dan memberi salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syak pada satu rakaat. Makmum merasa belum buat. Adapun jikalau berlaku, okey, gitu. Nak faham. Jikalau imam berdiri rakaat tambahan seperti rakaat kelima, maka tidak boleh makmum mengikutinya. Meskipun makmum tersebut berstatus masbuk atau syak pada satu rakaat. Bahkan mufaraqah dan beri salam atau makmum menunggu imam atas pandangan mu'tamad. Okey. Okey, hak yang ni jikalau imam berdiri masalah umum. Sebab tu dia buat ghayah situ. Jikalau imam berdiri rakaat tambahan seperti rakaat kelima, maka tidak boleh makmum mengikutinya. Makmum tidak boleh mengikutinya kerana tu rakaat tambahan. Meskipun makmum tersebut, ni ghayah ni. Tak boleh ikut tu imam tu, tak boleh ikut tu imam tu meskipun makmum tersebut berstatus masbuk. Masbuk kan dia kena naik rakaat. Jadi kalau dia naik rakaat tu kena ikut tu imam, tak boleh. Tak boleh ikut tu imam. Ataupun syak pada satu rakaat, yakni makmum syak rakaat dia ni cukup ke tidak? Kalau cukup ke tidak dalam mazhab Syafi'i kita kena naik. Kerana asalnya kurang. Al-aslu adamu. Tu mudah tu. Asalnya tak buat lagi. Asalnya tidak buat lagi. Dan asalnya hak yakinnya kurang lah. Hak yakinnya 3. Yang syak yang 4 ketok. Yang yakinnya 3. Maka kita kena naik satu rakaat lagi. Jadi kita tak tahu tu imam ni. Buat tambahan ni. Dia rakaat kelima kita syak. Kita syak rakaat kita ni cukup ke tidak? Satu. Jadi ada 3. Yang pertama, makmum yang muafiq rakaat. Muafiq rakaat ni makna daripada awal tu imam sembahyang dengan dia sampailah salam tu ada belakalah. Bukannya masuk rakaat kedua, bukannya masuk rakaat ketiga, bukannya masuk rakaat keempat. Start daripada awal lagi dia dah ikut tu imam dah. Start daripada awal lagi tu ikut tu imam. Jadi bila dia rakaat keempat, patutnya beri salam, tiba-tiba tu imam naik. Tiba-tiba tu imam naik. Jadi bila tu imam naik ni, dia perlu tunggu ke? Dia perlu mufaraqah? Boleh pilih. Nak mufaraqah pun boleh, nak tunggu pun boleh.
Tapi kalau masalah makmum yang masbuk tadi, yang perlu tambah rakaat, ataupun makmum yang syok, dia ni cukup rakaat ataupun tidak. Dia syok cukup rakaat ataupun tidak. Maka baru pergi sebelah tu. Mufaraqah dan memberi salam ini berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk dan tidak berlaku syok pada satu rakaat yang makmum rasa belum buat. Hak ni makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq rakaat bersama dengan tu imam. Maka adapun jikalau makmum tersebut masbuk, satu, kalau masbuk rakaat ataupun syok pada satu rakaat, maka hendaklah dia berdiri selepas niat mufaraqah. Dia kan kena berdiri juga sebab dia rasa tak cukup lagi sembahyang dia. Ataupun makmum tersebut masbuk, dia kena naik rakaat, tapi tu imam naik juga. Adakah dia kena ikut tu imam tu? Tak boleh ikut. Patut macam mana? Dia kena niat mufaraqah. Niat mufaraqah, kemudian dia mendatangkan rakaat yang sepatutnya masih berbaki. Tu baru nampak. Jadi ada tiga lah. Makmum yang muafiq tak sebut itu, tapi bahan diri lah, sebab dia buat ghayah tadi. Dia buat ghayah kata meskipun makmum yang masbuk ataupun makmum yang syok satu rakaat tu cukup ataupun tidak. Kalau makmum muafiq tadi, boleh pilih sama ada nak tunggu tu imam sampai tu imam salam, dia pun salam, ataupun dia itu boleh mufaraqah dan beri salam sendiri. Adapun makmum yang masbuk ataupun orang yang rakaat dia syok cukup ataupun tidak, dia naiklah rakaat yang seterusnya dengan niat mufaraqah dan buatlah sembahyangnya sendiri. Itu. Betul lah. Nampak dah. Okay. Habis. Tadi. Nombor sebelah. Nombor sebelah, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Panjang ni. Panjang juga tu. Tu panjang juga. Jadi nombor sebelah ni, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita sambung pada hari Ahad ini, insya-Allah ta'ala. Hari Ahad ni lah. Lepas tu pas Ramadan, kita tengoklah macam mana. Tu. Sebab duk sibuk ni, nak siapkan tesis. Tak tahulah lepas Ramadan ni boleh buat direct lagi ke tak. Kita tengoklah macam mana. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.